Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam kepada semua teman-teman Facebook terutamanya. Malam ni nak buat live YouTube, masih lagi tak boleh buat live sebab saya punya YouTube tidak berapa aktif sebelum ni, dan sekarang ni baru nak aktif, tetapi tak cukup ya, tak cukup subscribe untuk nak buat live kerana YouTube memerlukan kurang-kurangnya 1,000 untuk subscribe baru boleh kita buat live melalui YouTube. Dan sekarang ni saya kekurangan masih lagi dalam 40 ke 50 orang lagi lah ya. Jadi teman-teman yang ada kat sini yang pernah terima invite saya untuk subscribe YouTube, terima kasih. Yang telah pun subscribe, yang masih lagi belum subscribe ataupun melanggan YouTube channel saya, Fauzdin Channel, jadi saya minta kerjasama untuk subscribe ya, untuk menjadikan dia sekurang-kurangnya dapat minimal 1,000 supaya apa saja program ataupun yang kita rancang untuk membuat live boleh kita buat serentak melalui Facebook dan juga di YouTube ya. Jadi yang telah pun subscribe, terima kasih saya ucapkan. Baru-baru ni pun ada invite daripada akaun saya melalui Messenger. Ramai kawan-kawan dah dapat ya invite yang scammer sebenarnya. Pada hari itu Facebook saya telah pun digodam dan ramai dapat Messenger kononnya daripada saya untuk buka satu link video ya. Jadi saya harap siapa yang dapat link video tu jangan klik link tu lah. Itu adalah kemungkinan virus ataupun scammer, kerana baru-baru ni Facebook saya telah pun digodam. Alhamdulillah dapat dipulihkan. Kecuali ada saya invite berkenaan dengan channel YouTube, itu bukan scam. Ya, itu memang daripada saya sendirilah ya. Jadi sesiapa yang sudi untuk subscribe, saya ala-alukan. Sebelum tu nak test sound okey ke? Okey, Muhammad Kamal Yusof, Assalamualaikum katanya. Waalaikumsalam. Kamsiah Abdul Rahim, salam reformasi. Siapa lagi? C4, baju lawa bos katanya. Baju loreng pula malam ni ya. Okey, salam reformasi daripada siapa lagi ni? Marlina Preti. Zamani Zaman pun ada. Terima kasih kawan kita yang sempat bersama kita. Atroman pun ada juga. Said Mustafa. Test sound okey ya. Itu hari saya live ada kata ada macam gangguan sound, tak tahulah malam ni macam mana. Ya, kita pakai peranti pakai peranti dan juga alat-alat murah-murah ajalah kan. Jadi kita tahulah macam mana keadaan sound. Mungkin Zam boleh komen macam mana Zam kalau dengar daripada sana. Okey sound. Kamal ya, Kamal Yusof. Cahaya hidupku, Assalamualaikum Tuhan katanya. Waalaikumsalam. Muhammad Rafi, siapa ni? My Fezri, sound okey katanya. Okey, alhamdulillah. Suara slow sikit lah dah malam kan. Nanti orang jiran sebelah kata, ceramah apa pula malam-malam ni. From JB, sound clear katanya. Said Mustafa, Haryati Yasin, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Aminuddin Abdul Aziz, Datuk Seri Anwar 4 PM. Okey, insyaAllah. Hakim Hike, alhamdulillah. Salam reformasi, kata Syukri Hussein. Zamani katanya DJ nak satu lagu. Minta lagu lah pula malam ni ya. Dah lama siaran Radio Kobat FM tak bersiaran ya. Mudah-mudahan kita ada masa lah untuk kita nak bersiaran. Ahmad Syahril Syarif daripada Kuantan dah habis kuarantin, alhamdulillah. Katanya dah habis kuarantin bersama dengan Bung Hatta kita ya. Katanya alhamdulillah positif. Positif ke? Negatif ya. Perkabarannya positif tapi keputusannya adalah sound jelas kata Zaman ni. Terima kasih. Okey, salam mamu selagi jantung berdenyut. Allah, tak sempat baca ni laju ni. Muhammad Azali, terbaik tuan katanya. Azman NSSB, apa ni? Bung Mokhtar is watching. Okey, just Madi, Penang clear katanya. Okey, terima kasih. Kita nak Engku Nazmi ya,
Saya ada juga yang tertinggal tak dapat sebut. Laju sangat ni. Izzuddin Judin, Hairudi, Zainal Abidin, Muhammad Nur, Cahidoko, Hakim Hakim, Muhammad Sabri Zaidin, Roslan Ma'ali, Said Mustafa, Awais Zahari, Zainal, Muhammad Yusof, Kamsiah Rahim, Syal Farid, Rozi, Al-Hussein, Muhammad Nasir, MD Abdulliah ya. Muhammad Kamal Yusof, okay, Muhammad Azhar, Muhammad Sarid, Rozi, Al-Hussein, ya ramai ni. Muhammad Rizal, Jemin Dazrin Hamzah, betul ke positif COVID? Kata Muhammad Rizal ya. Udin Nasaruddin, Assalamualaikum. Gambar clear katanya. Terima kasih. Udin. Okey. Rozaidi Al-Husin. SB positif handsome. Syukri Hussein, rakyat sedang tertunggu bila Bro Anwar akan jumpa Agong katanya. Kita akan ulas kebetulan lagi. Zulfadli Jaafar Chip katanya. Ni kalau panggil Chip ni, saya tahulah ya. Daripada mana budak ni ya. Bekas nak buah dulu. Terima kasih Zulfadli. Terima kasih banyak. Okey, Aisyah, Alifah dengan kawan-kawan yang lain, Hayati Yasin. Tuan, pintu istana masih tertutup. Rapat ke katanya ya. Okey, Shah Alam clear daripada Syahruin. Mat Yusuf, alamak. Khairul Azhar. Walau kalau nak baca ni, bila nak mula ni ya. Okey, Ain Auk Major Din Min. Bila nak start ni, ada orang marah dah. Okey, Udin, Nazaruddin, salam reformasi semua. Dah macam bersiaran radio pula ya, baca ucapan ni. Okey. Kabrul Hatta, salam Gelang Ping, katanya aku bebas. Alhamdulillah. Pertamanya, saya nak ucapkan syukur Alhamdulillah kerana malam ni dapat peluang untuk bersama dengan rakan-rakan di Facebook. Ya, waktu-waktu ini sebenarnya memang ramai kurang orang nak bersiaran waktu ini. Ya, kita pun ada yang tidur awal, besok nak kerja sebagainya ya. Jadi terima kasih banyak kepada kawan-kawan yang sudi untuk bersama saya pada malam ni. Kita sembang santai-santai ya, tak tajuk berat-berat sangat ya. Tak perlu research terlalu tinggi. Okey. Abah Azmi, Abah Hassan. Wah, ada Abah juga kat sini. Port Kelang clear katanya. Petang tadi kita jumpa Abah bagi kenyataan ya. Buat PC petang tadi. Okey, dah boleh start dah katanya. Okey, kita nak tajuk dah boleh start ni, siapa cakap ni? Nur Nila. Okey, terima kasih banyak. Dayang Sofia harap yang Agung perkenan Datuk Seri Abdul Rahim PN9 kami rakyat mohon sangat-sangat katanya ya. Okey. Kita ada 3 perkara kita nak ulas malam ni. Yang pertama sekali saya nak sentuh berkenaan dengan Perdana Menteri kita Muhyiddin Yassin ataupun yang menggelarkan dirinya sebagai Abah. Petang tadi dia buat PC. Saya ingatkan PC nak mengumumkan letak jawatan ya. Dah siap dah kawan-kawan kita yang nak bernazar ramai ni ya. Nak botak kepala dan sebagainya. Saya pun nak botak kepala juga cadang-cadangnya. Kawan-kawan kita di Kedah dengan kabarnya diberi kumpulan NGO Gerak 98 Kedah telah mengumpulkan seramai lebih kurang saya tengok adalah 20 ke 30 orang ya, akan membotakkan kepalanya apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim mengangkat sumpah sebagai menteri. Bagitulah ya suasana rakyat yang ternanti-nanti tak sabar-sabar untuk menyaksikan bahawa tokoh reformasi kita Datuk Seri Anwar Ibrahim mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri ya, untuk kembalikan semula mandat rakyat yang 6 ke 7 bulan yang lalu yang telah pun dirampas dengan secara tidak bermoral ya, oleh kumpulan-kumpulan pengkhianat. Jadi harapan kita tidak ada lain kecuali kita mengharapkan benar-benar Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk menjadi wakil kita untuk mendapatkan kembali hak kita yang telah pun dirompak. Kerjanya tak mudah ya, sudah tentulah kerjanya bermacam-macam onak dan duri yang terpaksa beliau hadapi ya, kerana jadi lumrahlah dalam dunia ni ya. Nak angkat pemimpin yang baik ini bukannya mudah saudara ya. Nak angkat pemimpin yang tak baik ni begitu senang, jalannya begitu mudah dan ramai pula yang menyokong perkara-perkara yang tak baik. Perkara-perkara yang baik ni susah untuk kita angkat dan tak ramai yang nak bersama dengan orang-orang yang baik. Ini lumrah, tetapi yang pentingnya kita tidak berputus asa dan kita mengucapkan syukur kerana Pakatan Harapan semenjak kita dijatuhkan selepas langkah Sheraton, kita masih lagi tidak berputus asa, masing-masing menjalankan inisiatif masing-masing ya, untuk mengembalikan mandat rakyat
dan sepatutnya kita bersyukur kerana Datuk Seri Anwar Ibrahim orang seorang pemimpin yang tidak pernah give up, tidak pernah merasa mengalah, tidak pernah berasa kecewa, ya. Kalau ikut-ikutkan kalau orang lain saya rasa dah lama dah give up, ya, berpuluh tahun berjuang, masuk penjara, keluar penjara, kena pukul, kena aibkan, ya. Tiba-tiba bila jadi kerajaan dikhianati, jatuh, dan beliau boleh saja umumkan untuk bersara dari politik, ya. Tidak ada masalah bagi beliau. Beliau bukan orang yang boleh dikatakan mengharapkan rezeki daripada jawatan dalam politik. Beliau seorang mempunyai keluarga yang cukup makan untuk keluarga beliau. Beliau boleh hidup senang. Ya, kalau beliau nak cari duit lebih, beliau boleh jadi pensyarah di luar negara sana, boleh mendapat pendapatan yang lebih besar. Ya, seperti mana beliau pernah perolehi sewaktu beliau bebas di penjara dulu. Ya, pernah menjadi profesor di sebuah universiti, dibayar gaji dengan mahal, tetapi pendapatan yang beliau peroleh itu beliau bawa balik ke Malaysia dan memperkuatkan partinya sendiri untuk mendapatkan kuasa. Ya, tiba-tiba dapat kuasa, ada yang khianat, ada yang beri ruang kepada pengkhianatan, maka kita jatuh. Ya, kalau calon-calon orang, mereka akan rasa begitu kecewa dan dah sah pastinya, ya, dalam usia macam itu mungkin ada yang rasa give up dengan politik dan bersara dari politik. Tetapi jika beliau bersara, siapa lagi harapan kita? Ya, sudah pastinya musuh-musuh akan bertepuk tangan, bersorak gembira kerana orang yang selama ini menghalang, ya, segala perbuatan yang mungkar dalam negara ini tidak lagi berjuang. Okey. Muhyiddin patut letak jawatan. Ini yang saya nak ulas yang pertama pada malam ini. Ya. Sebenarnya kalau saya tak sebut macam tu pun ramai yang bersetuju dengan saya bahawa Muhyiddin sepatutnya memang patut letak jawatan. Bukan atas sebab lain, ya. Sebab yang paling asas sekali, iaitu beliau patut letak jawatan adalah kerana beliau telah melakukan sesuatu perkara yang menyalahi amalan demokrasi dalam negara kita, iaitu menjadi seorang Perdana Menteri, membentuk kerajaan tanpa mendapat restu dan juga mandat daripada rakyat. Apatah lagi beliau telah melakukan pengkhianatan, ya, kepada rakannya sendiri, ya, Parti Bersatu, partinya sendiri, dan juga rakan-rakan di dalam Pakatan Harapan, Keadilan, Amanah dan juga DAP. Pengkhianatan itu dibantu juga, ya, dan telah pun mendapat kerjasama yang baik sekali daripada timbalan Presiden PKR sendiri, bekas timbalan Presiden PKR, iaitu Azmin Ali. Ya. Dalam keadilan, ramai yang tak menyangka Azmin Ali sanggup berkhianat, walaupun di awal lagi beliau menunjukkan tidak begitu setia dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim, ya, sentiasa untuk nak mengawal parti keadilan, tetapi tidaklah sampai, ya, kita menyangka sampai ke tahap itu pengkhianatan yang dilakukan oleh Azmin Ali. Tetapi ternyata perbuatan itu dilakukan kerana ketamakannya, ya, kerana kerakusannya untuk dapatkan kuasa. Itulah yang telah dilakukan oleh Azmin dan telah pun berjaya membawa Muhyiddin di dalam pengkhianatannya dan dibantu pula oleh UMNO dan juga PAS. Ya. Oleh kerana itu, mandat yang Muhyiddin dapat mulai cara sedemikian membelakangkan amalan demokrasi yang sebenarnya tanpa mendapat mandat rakyat, khianat kepada partinya sendiri, khianat kepada Pakatan Harapan dan sebagainya, itu pun sudah cukup untuk kita menyatakan bahawa Muhyiddin sepatutnya sekarang ini meletakkan jawatan sebagai tanda kekesalannya ataupun untuk nak tebus kembali, ya, dosa-dosa pengkhianatannya. Beliau patut letak jawatan sekarang kerana beliau harus sedar bahawa jawatan yang beliau peroleh itu bukan sahaja tidak mendapat mandat daripada rakan-rakan dalam Pakatan Harapan, bukan sahaja tidak mendapat mandat daripada rakyat yang tidak pernah memberikan undi kepada kerajaan yang ada sekarang ini untuk menjadi kerajaan, bahkan sekarang ini terbukti bahawa beliau juga tidak pernah mendapat mandat daripada rakan-rakannya di dalam Perikatan Nasional itu sendiri, yang beliau katakan Perikatan Nasional. Ya. Walaupun UMNO tidak pernah mengiktiraf bahawa UMNO bersama dengan Perikatan Nasional, tetapi beberapa ahli Parlimen UMNO berada di dalam Kerajaan Perikatan Nasional. Dan kita lihat sekarang ini, sesama mereka pun asyik berbalah-balah, ya, berbalah
yang pemimpin UMNO di luar sana mencabar pimpinan UMNO yang telah pun dilantik oleh Muhyiddin sebagai menteri untuk meninggalkan kerajaan. Ya, tapi sehingga hari ini masing-masing sayang kepada jawatan, masing-masing tidak peduli kepada suara akar umbi UMNO itu sendiri. Ya, maka Muhyiddin masih lagi boleh bernapas pada waktu ini. Termasuk jugalah parti yang lain seperti parti PAS. Ya. Parti PAS ni kita tidak perlu cabarlah mereka untuk meletakkan jawatan. Kerana parti PAS ini track recordnya kita lihat dia akan bersamalah. Ya. Dia akan bersama dengan kerajaan yang memerintah. Apatah lagi bila beberapa pimpinannya mendapat jawatan menteri. Jadi kalau kita cabar pun dia akan keluarkan dalil-dalil yang tertentu ya untuk menghalalkan perbuatannya. Jadi kita cuma mengharapkan ya beberapa ahli parlimen daripada UMNO yang masih lagi kata orang tu ada maruah dirinya, yang masih lagi menghormati amalan demokrasi dalam Malaysia ini, bahawa kerajaan itu haruslah mendapat mandat melalui PRU 14 yang lalu tidak seharusnya dirampas sedemikian rupa. Jadi kalau ahli parlimen UMNO itu ada sifat sedemikian, masih lagi ada maruah, masih lagi menghormati mandat rakyat ya, walaupun UMNO kalah pada PRU yang 14 yang lalu, tetapi kalau mereka ada maruah ya, menghormati mandat ini, mereka seharusnya memberi sokongan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk mengembalikan mandat rakyat yang telah pun dirompak ya. Menjelang PRU 15 nanti kita bertarung semula dan serahkan kepada rakyat untuk menentukan adakah Perkhidmatan Harapan di bawah Datuk Seri Anwar Ibrahim ini berjaya ya menjadi sebuah kerajaan yang lebih baik daripada kerajaan yang dipimpin dahulu oleh Tun Dr. Mahathir, kemudian dipimpin sekarang ini oleh Muhyiddin Yassin. Jadi peluang inilah yang kita tunggu. Peluang inilah yang kita harapkan supaya rakyat boleh melihat sendiri apakah Datuk Seri Anwar Ibrahim ini seorang yang retorik, yang hanya berteori ya, ataupun seorang yang mampu melaksanakan apa yang telah beliau perkatakan selama berpuluh-puluh tahun selama ini. Di atas sebab Muhyiddin menjadi Perdana Menteri yang secara tidak bermoral pun sudah cukup untuk menjadi alasan bahawa beliau perlu meletakkan jawatan supaya beliau tidak akan dikenang sebagai pemimpin yang khianat kemudiannya dijatuhkan dengan secara aib ya. Lebih baik beliau insaf dan akur dengan kehendak rakyat bahawa beliau bukanlah pemimpin yang sebenarnya dikehendaki. Beliau harus undurkan diri dengan seberapa segera. Kemudian kita boleh lihat juga ya, apabila setiap kali ada usul ataupun ada undian di dalam parlimen, tidak pernah kerajaan yang dipimpin oleh Muhyiddin ini dapat majoriti. Ya, majoriti dalam parlimen adalah 112. Itu majoriti yang paling mudah, majoriti yang patutnya tidak sukar untuk diperolehi oleh sebuah kerajaan yang telah memerintah. Ya, 112 ini sepatutnya tidak sukar untuk seorang Perdana Menteri yang pegang kuasa, yang telah pun memberikan jawatan menteri sampai 70 ya, kementerian dengan timbalannya ya. Begitu banyak kementerian diwujudkan dengan pemagihan JLC dan sebagainya. Sepatutnya 112 ini perkara yang paling mudah untuk beliau perolehi di dalam parlimen. Tetapi malangnya telah 2 kali undian dilakukan dalam parlimen, paling tinggi sokongan kepada Muhyiddin hanyalah 111 sampai kepada 112. Jadi kita berpeliklah macam mana Muhyiddin boleh persembahkan ke bawah duli tuanku dulu ya, mengatakan beliau ada sokongan 114 ya. Sehingga sekarang pun kita tak tahu 114 itu sahih ataupun tidak. Tetapi tak apalah kalau betul 114 itu telah dipersembahkan oleh tuanku, mengapa beliau dalam parlimen ya 2 kali undian dibuat beliau hanya mendapat 111. Itu pun setelah diberi jabatan menteri ya, agihan JLC dan sebagainya. Jadi sepatutnya dari segi prinsip dan juga maruah, Muhyiddin sepatutnya telah pun melihat beliau sebenarnya seorang Perdana Menteri yang dalam sejarah negara kita seorang Menteri yang begitu gagal, bukan saja gagal membangunkan negara, bukan saja gagal mengatasi ekonomi ya. Sekarang ini COVID ya, beliau juga fail
untuk menjadi seorang pemimpin dalam negara ini, bahkan beliau gagal untuk dapatkan sokongan dalam parlimen, iaitu satu institusi penting dalam negara kita. Ya, sokongan kepada seorang pemimpin, tempat yang paling utamanya adalah dalam parlimen. Ya, okey, itu sebab di antara sebab lain yang sewajarnya beliau meletakkan jawatan. Dan ditambah pula sekarang ini UMNO sendiri telah pun bersuara, beberapa pemimpin UMNO sendiri telah pun bersuara bahawa tidak perlulah ya Muhyiddin terus menjadi Perdana Menteri, apatah lagi setelah berlaku pilihan raya negeri di Sabah baru-baru ini, begitu cecah merebak, ya, betul banyak ada UMNO yang dimungkiri ya untuk nak angkat Bom Mokhtar, pun akhirnya Bom Mokhtar tunduk kepada kehendak Bersatu ya, dan juga Perikatan ya. Agihan kerusi yang juga telah dirunding akhirnya dilanggar ya. Jadi di antara inilah punca UMNO semakin lama menjauhkan diri daripada Muhyiddin Yassin. Tetapi segelintir pimpinan UMNO yang dah diberi jawatan menteri, timbalan menteri dan JLC mungkin ya, begitu berat nak tinggalkan jawatannya. Maklumlah ya, bukan mudah nak jadi seorang menteri ya, apatah lagi jadi menteri tanpa ada mandat rakyat, tanpa pilihan raya dan sebagainya ya, tak mudah. Jadi tak mudah jugalah untuk mereka meletakkan jawatan. Walaupun Muhyiddin memiliki kabinet yang boleh dikatakan mencipta sejarah juga ya, sejarah dicipta bukan saja sebuah kerajaan yang khianat, tetapi mencipta sejarah sebagai kerajaan yang memiliki menteri yang ramai sampai 70 ya, menteri dan juga timbalan menteri. Zaman kita merintah baru 50 lebih begitu ya, kita punya menteri dan timbalan menteri. Tetapi telah ditambah oleh Muhyiddin dalam keadaan Covid, dalam keadaan ekonomi yang begitu teruk, keuangan negara yang tidak begitu baik, tapi beliau telah menambah jawatan-jawatan ini. Tetapi dalam 70 orang ini, tuan-tuan sendiri boleh lihat siapa yang kita lihat menteri yang betul-betul buat kerja ya, yang mengeluarkan dasar kementerian masing-masing. Apa dasar-dasar dia? Tak payah tanya dasar menteri-menteri, dasar kerajaan itu sendiri pun ya, masih kabur. Tak nampak apa dasar dia ya. Kebanyakannya semua meneruskan apa yang telah pun Pakatan Harapan lakukan ya, dasar ekonomi dan sebagainya. Kita tak jelas ya apa sebenarnya kerajaan Perikatan Nasional ini mahu lakukan terhadap negara kita. Dalam isu Covid ini, satu isu yang besar sebenarnya bila dia telah pun terbukti gagal untuk menangani isu Covid ini dan begitu cekap ya. Kita memang boleh kita katakan bahawa negara kita sekarang ini telah menghadapi satu ancaman Covid yang semakin lama semakin meningkat dan sepatutnya memerlukan komitmen yang lebih tinggi daripada Muhyiddin Yassin ya. Tetapi apa yang beliau lakukan, beliau hanya cuma menawarkan ya penambahan tabung prihatin negara dan sebagainya ya, untuk menutup mulut rakyat bagi memperkata kegagalan kerajaan ya. Dan paling malangnya apabila isu ini juga turut dipandang remeh oleh menteri-menteri ya. Kita selalu menyalahkan orang bawahan, rakyat-rakyat di bawahan ya, kerana kononnya melanggar SOP, PKP dan sebagainya. Tetapi dalam masa yang sama, menteri-menteri begitu rakus ya, begitu rakus nak menjalankan agenda politik, begitu rakus nak merampas sesuatu negeri sehingga masih lagi belum dapat kita tewaskan. Tetapi kita tidak peduli ini semua, yang penting kita nak dapatkan kuasa ya. Dah dapat kuasa di peringkat pusat, kita masih lagi tak puas hati. Kita nak lagi kuasa-kuasa yang berada di negeri, dan kalau boleh satu Malaysia ni kita nak berpegang kuasanya dan kita tak peduli apa yang berlaku kepada rakyat hasil daripada buatan kita ya. Dalam kenyataan Muhyiddin petang tadi, beliau pertamanya dalam ucapannya beliau mengatakan bahawa beliau akui bahawa Covid yang meningkat sekarang ini adalah berpunca daripada Sabah, daripada perayaan negeri Sabah. Tetapi paling menduka citakan kita bila beliau mengatakan bahawa perayaan negeri Sabah ini terpaksa dibuat kerana Tuan Yang Terutama negeri Sabah telah membubarkan DUN. Ya, walaupun beliau tidak secara jelas menyalahkan TYT,
Tetapi apa yang beliau sebut itu nak bagi gambaran pada rakyat bahawa kerajaan tidak berperanan, ya. Muhyiddin tidak berperanan, ya. Yang berperanan adalah TYT. TYT bubar DUN, maka penaya terpaksa diadakan. Tidak boleh nak elak, kata Muhyiddin. Ya. Tetapi beliau tidak menyatakan dengan jelas mengapa TYT bubarkan DUN. Ya, beliau tidak nyatakan jelas kenapa TYT terpaksa bubarkan DUN. Kalau tidak kerana tangan-tangan pengkhianat-pengkhianat yang telah membuat kerja menampas kerajaan pusat ini, mereka tak berhati, ya, mereka cuba masuk ke Sabah, ya, termasuk Azmin, beberapa orang Muhyiddin yang masuk ke Sabah, dan benda ini telah pun dikesan berbulan-bulan sebelum itu, ya, untuk cuba menjatuhkan kerajaan di bawah kepimpinan Syafiq Hafdal. Berbagai-bagai helah, berbagai pujukan, tawaran, kabarnya telah pun berlaku di Sabah. Dan akhirnya beliau cuba untuk merampas negeri Sabah dengan cara membeli beberapa orang adun dan mendapat majoriti. Saya rasa mungkin satu ataupun tidak dapat langsung. Kalau ikut Syafiq Hafdal mengatakan bahawa jumlah yang mereka bawa pun tak cukup. Ya, kalau cukup dengan satu majoriti saja di Sabah, dan inilah dia nak dipersembahkan kepada TYT. Tetapi kalau majoritinya tak cukup ataupun mendatangkan kesaksian bila kelebihan satu majoriti sahaja di Sabah, mana mungkin TYT nak menyerahkan jawatan Ketua Menteri Sabah kepada pihak Musliman. Ya, sudah pastinya TYT akan mengembalikan mandat ini kepada rakyat Sabah agar menentukan mana pilihan yang mereka kehendaki sebenarnya. Jadi sebab itu TYT bubarkan DUN. Ya. Jadi tak perlulah kita nak mengaitkan bahawa COVID yang bertambah sekarang ini berpunca dari PRN di Sabah adalah kerana tindakan TYT. TYT terpaksa lakukan daripada menyerahkan kepada satu kepimpinan yang dirasakan belum pasti betul mendapat sokongan daripada rakyat. Jadi Muhyiddin sepatutnya harus bertanggungjawab. Sepatutnya beliau mencegah perbuatan ini lebih awal. Dalam keadaan COVID, sepatutnya beliau menghalang mana-mana pemimpin dalam Perikatan Nasional yang cuba mengganggu mana-mana negeri yang telah pun diperintah dengan cara baik, ya, seperti negeri Sabah sebelum ini, begitu juga negeri Melaka, Johor ataupun negeri Sembilan sekarang ini katanya akan menjadi sasaran, ya. Jadi cukup-cukuplah, ya. Dosa kamu khianat untuk menampas kerajaan persekutuan itu pun tak tertanggung, ya. Bagaimana kita nak tambah lagi dengan dosa-dosa yang lain, ya, mendapatkan sebuah kerajaan tanpa mandat dan sebagainya. Mungkin oleh kerana ketamakan kita, ya, kerakusan kita itu, maka Allah timpa dengan wabak-wabak seperti ini, ya. Yang tak berdosa pun menerima akibatnya, tak kira siapa pun, Tok Lebay, ya, Tok Mufti, Tok Kadi, Menteri Agama dan sebagainya, semuanya menerima risiko. Kerana kita sama-sama kita mungkin ada kelemahan, ya, kita gagal untuk pertahankan hak kita, dan kita juga tidak melarang sesuatu kemungkaran itu berlaku. Dan sebab itulah bila sesuatu bencana ataupun yang Tuhan turunkan, ya, kepada umat, tidak kira kamu ni di gelangan orang yang jahil ataupun orang alim, ulama dan sebagainya, sama-sama kita terima kerana sama-sama ada kelemahan ataupun kecuaian sehingga berlakunya perkara-perkara sedemikian rupa. Okey, bila beliau gagal mengatasi COVID, dan jelas pada petang ini nampak sangat, ya, kenyataannya begitu longgar sekali, tidak ada ketegasan, ya, cuma nasihat, dan beliau banyak ceritakan tentang dirinya, ya, saya pergi Sabah, saya sendiri pun jaga diri saya tak pergi kawasan merah, saya. Sekarang ni dia lupa yang dia tu Perdana Menteri, ya. Orang, rakyat bukan nak dengar tentang diri dia, jaga diri dia, ya. Rakyat tak mau dengar kamu jaga diri kamu. Rakyat mau dengar apa yang kamu buat untuk jaga rakyat keseluruhannya. Kerana kamu sebagai Perdana Menteri, ya, kamu tak boleh kata, oh saya sendiri pun masuk Sabah, saya tak pergi kawasan merah, saya sendiri pun masuk Sabah, saya balik, saya kuarantin. Ya, rakyat tak mau dengar tentang diri kamu. Ya, ramai rakyat yang lain juga kuarantin dan sebagainya. Ya. Alhamdulillah kami di negeri Pahang, semua jentera kami yang pergi bantu Sabah, kita ikut peraturan dan mereka kuarantin. Ya, Alhamdulillah.
kerana setakat ini tidak ada lagi jentera-jentera daripada Pakatan Harapan khususnya di negeri Pahang yang ada masalah berkenaan dengan COVID. Di atas kegagalan itu, maka kita bagi tahulah kepada Muhyiddin, ya, beliau seharusnya letak jawatan. Apatah lagi beliau sendiri tahu, ya, Zahid Hamidi selaku Presiden UMNO pun sebut bahawa ramai, ya, ahli parlimen UMNO telah pun menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bila sebut ramai bermakna tentulah lebih 1, 2, 3, lebih daripada 2, 3, 4. Ya. Bila ramai ni bermakna puluhan ataupun berbelas-belas, ya, telah pun menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi dengan kenyataan Presiden UMNO itu, dengan sendirinya Muhyiddin patut merasakan bahawa beliau memang tidak ada sokongan. Ya. Apatah lagi sebelum Zahid Hamidi umum pun, ya, di Parlimen, memang beliau tidak ada sokongan. Beliau hanya dapat satu undian saja. 2 kali masih dapat jumlah yang sama. Ya. Jadi jelas, ya, dari segi moralnya sepatutnya tidak perlulah, ya, nak tunggu Anwar jumpa Agong, bentangkan jumlah sokongan. Patutnya beliau sendiri sedar bahawa beliau tidak dapat sokongan. Beberapa kenyataan pimpinan daripada rakan-rakannya sendiri, daripada UMNO khususnya, telah pun jelas membuktikan bahawa sememangnya Muhyiddin tidak dapat sokongan. Cuma beliau bergantung kepada beberapa orang menteri, ya, yang telah pun mendapat habuan dan sebagainya. Jadi kekuatan beliau hanya kepada beberapa menteri ini. Dan yang menjadi mangsa sekarang ini adalah rakyat. Menteri-menteri yang dapat jawatan ini, mereka tak kisah, ya. Mereka dah dapat jadi menteri, mereka dapat gaji yang besar, allowance yang besar dan sebagainya. Okey, itu cukup bab Muhyiddin. Ya. Di antara beberapa perkara yang saya fikir basic, ya, basic sangat, ya, untuk menjadi faktor mengapa sepatutnya Muhyiddin tak jawatan. Dan setelah mendengar Datuk Seri Anwar sendiri membuat statement, membuat kenyataan bahawa beliau telah pun mendapat sokongan yang lebih banyak dan kerajaan Muhyiddin sepatutnya telah pun jatuh, ini pun sudah cukup menandakan Muhyiddin sepatutnya meletakkan jawatan. Siapa gantinya terpulang pada ahli parlimen, ya, ahli parlimen di Dewan Rakyat untuk menentukan siapa pengganti selepas Muhyiddin meletak jawatan. Okey, isu kedua saya pergi kepada ramai yang tanya, ya, telah pun 2 minggu rasanya setelah Datuk Seri Anwar mengumumkan beliau mendapat sokongan yang kukuh untuk menjadi Perdana Menteri dalam sebuah kerajaan yang baru, dan beliau juga mengumumkan bahawa kerajaan Muhyiddin pada hakikatnya telah pun tumbang, ya, kerana SD ataupun dokumen yang beliau ada telah membuktikan bahawa Muhyiddin tidak lagi mendapat sokongan. Dan perkara ini telah pun berlanjutan selama 2 minggu. Ketahui bahawa ini bukan kenyataan kosong ataupun kenyataan satu propaganda daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau menyatakan bahawa beliau telah pun mengutus surat kepada istana untuk memohon perkenan menghadap, dan pihak istana itu juga telah memberi respon dan memberi kebenaran kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim menghadap. Bahkan tarikh, ya, dan juga masa telah pun ditetapkan oleh pihak istana. Malangnya ketentuan takdir ilahi bahawa yang di-Pertuan Agong gering, ya, dan tak sempat Datuk Seri Anwar Ibrahim bertemu dengan tuanku. Beliau telah pun dibawa ke IJN untuk menerima rawatan, ya. Jadi ini bukannya satu propaganda, ini satu kenyataan. Tak mungkin Datuk Seri Anwar Ibrahim berani, ya, menjual ataupun menyebut nama istana, ya, kalau benda ini bohong ataupun hanya satu propaganda, ya, tak mungkin. Maknanya apabila Anwar mengumumkan beliau mendapat jumlah yang cukup, itu bermakna betul, dan beliau berani berdepan dengan istana, bukan sekadar bercakap dan ceramah dan sebagainya. Tetapi beliau tidak berkesempatan apabila tarikh yang ditetapkan itu, tuanku telah pun mendapat gering dan dihantar ke IJN untuk menerima rawatan. Dan alhamdulillah, kita bersyukur kerana Kebuah Duli Yang Mulia Di-Pertuan Agong telah pun keluar daripada IJN dan sekarang pun telah pun berada di istana, dan hari Isnin baru ini kabarnya telah pun memulakan tugas, dan hari ini hari Selasa, hari yang kedua beliau memulakan tugas. Maka kita masih lagi mengharapkan bahawa apa yang ditangguh oleh istana untuk bertemu dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim itu dapat dilangsungkan apabila tuanku betul-betul dalam keadaan bersedia, sihat dan juga tenang.
Dan bagi kita di bawah ini, tak perlulah ya kita membuat spekulasi ataupun membuat cerita-cerita yang tidak baik sama ada kepada tuanku ataupun kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri. Ya, mungkin ada antara kita yang begitu teruja dan sentiasa menekan dan juga mendesak sehingga kadang-kadang apa yang kita sebut ini boleh mencemarkan imej Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri dan juga boleh juga mencemarkan imej tuanku. Yang pentingnya ya, yang pentingnya adalah Datuk Seri Anwar Ibrahim sekarang ini bersedia pada bila-bila masa apabila dipanggil oleh istana untuk menghadap. Itu yang penting, dan sehingga hari ini Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak pernah menarik balik suratnya untuk bertemu Yang Tuan Agong. Kecuali Datuk Seri Anwar Ibrahim mendapati jumlah sokongannya telah pun hilang dalam tempoh 2 minggu ini, ramai yang dah keluar, hilang dan sebagainya, kemungkinan Datuk Seri Anwar Ibrahim akan memutuskan kembali surat ke istana untuk membatalkan pertemuan. Ya. Buat apa nak bertemu Tuan Agong kalau Datuk Seri Anwar Ibrahim gagal nak buktikan sokongan. Jadi setakat hari ini, alhamdulillah, beliau masih lagi yakin dan kabarnya mendapat sokongan agak bertambah juga selepas PN di Sabah. Dan kita tunggu waktu yang sesuai untuk tuanku panggil Datuk Seri Anwar Ibrahim menghadap. Ya, biasanya kalau baru keluar daripada rawatan, semestinya beliau perlukan berehat, ya, bernafas seketika, dan apabila masuk 1 hari 2 hari bekerja, beliau perlukan juga menyelesaikan beberapa perkara yang mungkin tertangguh, yang lebih penting, ya, dan sudah pastinya untuk menerima kunjungan Datuk Seri Anwar Ibrahim ini ada satu isu yang besar, iaitu isu yang melibatkan peralihan kuasa kerajaan, ya, memerlukan kebahaduli yang Yang Tuanku berada dalam keadaan betul-betul sihat, bertenaga dan juga tenang, ya, untuk membuat keputusan. Ia bukannya keputusan yang mudah, ya, bukan keputusan yang mudah, ya. Jadi sebab itulah kita tak perlu mendesak dan menekan istana, ya, dan sampai kita nak buat sesuatu perkara yang kita lihat seolah-olah bagi terdesak sangat Datuk Seri Anwar Ibrahim ini untuk menjadi Perdana Menteri, sedangkan tidak ada arahan pun daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk mengadakan program atau perhimpunan ataupun apa-apa yang berbentuk desakan, ya. Yang Datuk Seri Anwar Ibrahim selalu sebut bahawa kita rakyat haruslah sentiasa mendoakan kebahaduli tuanku, sentiasa mendapat taufik dan juga hidayah daripada Allah SWT, dan dianugerahkan kesihatan yang baik agar dapat memimpin negara kita, agar dapat membuat keputusan yang bijaksana dan juga adil kepada seluruh rakyat Malaysia. Inilah harapan kita, dan saya peribadi saya yakin bahawa mungkin dalam beberapa tempoh, beberapa hari saja lagi, ya, mungkin kebahaduli tuanku akan memanggil Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk menghadap, kerana inilah janji, ya, istana kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim apabila tarikh yang pertama dulu ditangguhkan atas sebab kesihatan, maka perlulah, ya, diteruskan, ya, sekiranya tidak ada perubahan daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim itu sendiri. Dan saya yakin atas kebiasaan kebahaduli yang beliau tuanku, beliau akan memanggil Datuk Seri Anwar Ibrahim dan akan melihat sendiri berapakah sokongan yang Datuk Seri Anwar, dan juga untuk melihat ianya lebih adil, kemungkinan Muhyiddin juga akan dipanggil untuk melihat berapakah sokongan yang Muhyiddin perolehi, dan kemungkinan untuk lebih adil lagi, ya, tuanku akan bertemu dengan mana-mana ahli-ahli parlimen yang menyokong sama ada Datuk Seri Anwar Ibrahim ataupun menyokong Tan Sri Muhyiddin, ya, untuk beliau betul-betul yakin bahawa peralihan kuasa itu berjalan dengan begitu adil, ya. Jadi tidak timbul soal bubar parlimen, kerana saya tahu dalam keadaan sekarang ini, dan saya percaya dalam keadaan sekarang ini tuanku tidak mungkin akan membubarkan parlimen, kerana pengajarannya di PRN Sabah, ya, baru satu negeri mengadakan PRN, maka beratusan kes baru telah pun muncul dengan serta-merta. Jadi satu risiko yang amat besar sekiranya PRU 14 dilaksanakan sekarang ini. Jadi tidak ada salahnya sekiranya sokongan yang dibawa oleh Anwar itu diproses ataupun dilihat, ya, dipertimbangkan, ya, sebagaimana kebahaduli tuanku mempertimbangkan SD
yang dibawa oleh Muhyiddin, ya. Ketika itu COVID tidak begitu mengancam, baru nak masuk ke Malaysia, ya, tapi Muhyiddin membawa SD ke istana dan beliau diangkat sebagai Perdana Menteri. Di atas SD-nya, kita tidak mempertikaikan jumlah itu betul ataupun tidak, tetapi itulah kenyataannya bahawa beliau menjadi Perdana Menteri dengan membawa SD kepada tuanku dan diterima, dan kita mengharapkan, ya, supaya Datuk Seri Anwar Ibrahim juga berpeluang untuk membawa SD-nya. Lebih-lebih lagi beliau berhak untuk membawanya kerana beliau tahu bahawa kerajaan yang diberi mandat oleh rakyat pada PRU 14 yang lalu telah pun dicuri dan juga dirompak, dan menjadi tanggungjawab beliau lah, ya, untuk mengembalikan hak rakyat yang telah memberi kepercayaan kepada Pakatan Harapan sebelum ini. Okey. Jadi dalam isu bila Anwar nak jumpa Agong ini, rumusannya adalah kita serahkan kepada pihak istana untuk tentukan tarikh, waktu dan apa sahaja tindakan daripada ke bawah duli tuanku, sama ada untuk memanggil persidangan majlis raja dan sebagainya untuk bincang. Itu ada atas kebiasaan pihak istana, dan kita tidak boleh pertikaikan. Cuma kita percaya dan kita yakin bahawa keadilan itu mestilah diberikan kepada kedua-dua, sama ada Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga Tan Sri Muhyiddin Yassin. Dan apabila peralihan kuasa itu berlaku, ya, kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan kita harapkan imej negara ini akan dapat ditingkatkan, dan kita sendiri akan melihat bagaimana di bawah Datuk Seri Anwar Ibrahim ini sebuah negara yang beliau selalu sebut, ya, hendaklah memberikan kebajikan, keadilan, tumpuan kepada rakyat-rakyat bawahan. Dan dalam kenyataan beliau yang terbaru ini pun satu kenyataan yang begitu menarik, ya, daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim berkaitan dengan isu COVID, ya. Beliau minta dan mendesak kerajaan lebih telus, lebih tegas, ya, terutamanya di kalangan pimpinan-pimpinan kerajaan itu sendiri, sebelum kita menuding jari kepada rakyat bawahan di dalam isu COVID ini. Jadi tidak ada cerita sepatutnya yang ditimbulkan di dalam media sosial tentang esok ataupun lusa Datuk Seri Anwar Ibrahim, ataupun cerita tentang Agong tak mahu bertemu dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim dan sebagainya, kerana tidak masuk akal. Kerana kalau betul istana tidak berkenan untuk menerima menghadap Datuk Seri Anwar Ibrahim, sudah pastinya surat yang pertama dulu pun istana mungkin tidak layan, ya. Tapi terbukti, kita lihat sendiri kenyataan daripada pihak istana bahawa mengakui bahawa istana telah menerima surat, istana berkenan untuk bertemu dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim, cuma tidak dapat diadakan pada tarikh tersebut kerana kegeringan ke bawah duli tuanku. Jadi nak kata memang istana tolak, ya, tak mungkin dan tidak masuk akal, kerana terbukti bahawa telah pun ada persetujuan pada peringkat awalnya. Cuma setelah tuanku keluar dari hospital dan baru 2 hari dikatakan bertugas secara resmi, jadi kita mengharapkan masa diberi, ya, dan beliau mungkin memerlukan masa untuk beliau lebih betul-betul sihat, lebih bertenaga dan juga mempunyai ketenangan, ya, di dalam membuat keputusan. Kita perlukan keputusan yang adil, dan tentulah kita mengharapkan tuanku dalam keadaan yang baik, dalam keadaan tenang di dalam membuat keputusan, supaya keputusan yang dibuat itu adalah keputusan yang bijaksana, yang adil, yang baik dan memberi manfaat kepada negara. Okey. Habis isu kenapa Anwar tak jumpa Agong, ya. Bukan Agong tak terima, ataupun bukan Anwar sendiri membatalkan, ataupun mungkin Anwar sebenarnya tipu, ya. Kita telah pun jawab, ya. Cuma yang kita pelik sekarang ni dalam media sosial banyak cerita lah, ya. Agong tak mau terima lah, Anwar dah habis sokongan, Anwar tipu dan sebagainya. Jadi semua ini adalah cerita-cerita karut yang dibawa oleh segelintir pihak yang begitu takut dan juga gemetar, ya, bila Anwar umumkan jumlah bilangan yang menyokong beliau. Kali ini kita rasa agak pelik kerana begitu berahsia sekali, ya, Datuk Seri Anwar Ibrahim, sehingga kan dikatakan keluarganya sendiri pun tak tahu, ya, berapa jumlah yang beliau ada, siapa yang menyokong beliau. Begitu sekali Datuk Seri Anwar Ibrahim menjaga
kerahsiaan. Kerana bagi beliau tidak boleh kita hebahkan merata-rata tempat dalam keadaan tuanku sendiri tidak dimaklumkan, ya. Jadi satu perbuatan yang saya rasa tidak ada adab lah, ya. Jadi biarkan masa menentukan bila Datuk Seri Anwar Ibrahim dipanggil ke istana dan beliau sendiri akan maklumkan dan juga dedahkan kepada Kebahaduri Tuanku sokongan yang beliau perolehi. Dan selepas itu kita serahkan kepada Kebahaduri Tuanku. Cuma kita mengharapkan beliau Kebahaduri Tuanku seorang yang bijaksana, memberi keputusan yang adil dan keadaan yang tenang, ya, dalam keadaan tanpa ada tekanan daripada mana-mana pihak, supaya keadilan itu dapat dilaksanakan, insya-Allah. Okey, tajuk kedua, tajuk macam sekolah pula ni. Tajuk Anwar jumpa Agong, settle, ya. Tak ada masalah. Okey. Ini cerita pasal Mahathir ni. Kenapa Mahathir ni sampai sekarang meroyan, ya. Nak jadi takut bila Anwar jadi PM, ya. Mulanya dia kata Anwar ni terberang aja, ya. Sebut dan tak pernah Anwar boleh buktikan, ya. Dan beliau cabar Anwar sepatutnya bawa perkara ini ke Parlimen, kata Tuan-Tuan Mahathir. Kalau betul Anwar ada sokongan, ada jumlah, bawa ke Parlimen. Itu Tuan-Tuan Mahathir cakap, ya. Dan kita fahamlah kenapa dia cakap macam tu. Dan saya pun pelik kenapa Mahathir cakap macam tu, ya. Kenapa dia mengharapkan sangat Datuk Seri Anwar mengemukakan, ya, sokongan kepada beliau di dalam Parlimen, ya. Kenapa beliau takut sangat Datuk Seri Anwar Ibrahim ni nak jumpa Agong, ya. Kerana beliau tahu bahawa beliau sendiri pun setelah kerajaan kita jatuh, kita masih ingat lagi sebelum sesi Parlimen, Tun Dr. Mahathir sendiri bawa usul, iaitu usul undi tidak percaya kepada Muhyiddin Yassin, ya. Dia dah telah pun bawa usul. Apa jadi pada usul itu? Ya, apa yang terjadi pada usul itu? Dah ada sisi Parlimen. Apa yang terjadi pada usul? Memang jelas bahawa usul itu tidak dibawa ke dalam Parlimen, kerana speaker yang ada di Parlimen sekarang ini adalah speaker yang dilantik oleh Muhyiddin. Sudah pastinya usul tidak percaya kepada Muhyiddin ini tidak akan diletakkan sebagai keutamaan di dalam Parlimen. Jadi apalah maksud Tun Dr. Mahathir mahu Anwar bawa usul ni ke Parlimen? Kalau usul beliau daripada awal lagi untuk memberikan undi kepada memberikan sokongan kepada Muhyiddin ataupun menolak sokongan kepada Perdana Menteri, itu pun tidak dibawa ke Parlimen, tidak dibahaskan, tidak diterima di dalam Parlimen, ya. Sentiasa ditangguhkan. Mana mungkin Anwar yang nak nyatakan sokongan terhadapnya boleh dibawa di Parlimen? Tak masuk akal, ya. Kerana kita tahu bahawa sudah pasti sokongan Anwar ini ke Parlimen sudah pastinya akan digagalkan oleh speaker. Dan ia terbukti apabila usul Mahathir itu sendiri pun telah pun digagalkan. Jadi sebab itulah langkah lain yang dilakukan oleh Anwar adalah sama seperti langkah yang dilakukan oleh Muhyiddin. Sebab tu beliau berkhianat dengan Pakatan Harapan, iaitu membawa SD untuk bertemu dengan Tuan Agong, ya. Ketika itu pun Muhyiddin tak bawa sokongan dalam Parlimen, ya. Walaupun ketika itu Pakatan Harapan memerintah, ya, Muhyiddin pun tak bawa ke Parlimen. Beliau tahu kalau dalam Parlimen beliau habis, ya. Awal-awal lagi beliau akan habis. Jadi salah satu jalannya itulah cara dia. Dia nak bertemu dengan Agong dan bawa SD dan beliau jadi Perdana Menteri, ya. Sebab itu beliau selalu kata, saya ni bukannya Perdana Menteri ikut atap. Saya bukannya Perdana Menteri pintu belakang. Saya adalah Perdana Menteri daripada pintu istana. Ni Muhyiddin guna alasan, ya. Beliau nak kaitkan istana dengan perbuatan khianatnya, ya. Yang sebenarnya kita sendiri dapat lihat betapa rakusnya Muhyiddin sampai sanggup nak khianat kawan sendiri dan sebagainya, dan menggunakan kaedah seperti ini untuk beliau menjadi seorang Perdana Menteri. Dan akhirnya apabila rakyat mengatakan kerajaan yang ada ini adalah kerajaan pintu belakang, kerajaan yang tidak mendapat mana rakyat, kerajaan yang dihasilkan daripada tebuk atap, beliau memberi alasan bahawa beliau bukan ikut atap tetapi beliau mengikut pintu istana. Saya pun pelik, ya, hujah macam ni digunakan oleh Muhyiddin.
Dan kali ini Anwar tahu bahawa kalaulah menunggu untuk dibawa ke parlimen, memang tak adalah, ya, usah diharaplah di bawah kajian Muhyiddin ini, ya. Jadi usaha dulu dilakukan adalah untuk menghadap ke bawah duli yang beliau tuanku. Jadi apa yang Tun Dr. Mahathir sebut bahawa Anwar kena buktikan di parlimen dan sebagainya, sebenarnya Tun sendiri tahu jawapannya, sebab beliau sendiri bawa ke parlimen pun orang tak layan. Jadi macam mana Anwar bawa boleh layan? Jadi sebenarnya itu adalah salah satu cara Tun untuk memperlekehkan usaha Anwar, dan itu salah satu tanda bukti bahawa Tun sebenarnya amat takut kalau dan insya-Allah Anwar menjadi Perdana Menteri. Ini ketakutan yang begitu mengerikan kepada Tun Dr. Mahathir Mohamad, ya. Beliau tak takut orang lain jadi Perdana Menteri, ya. Dulu Pak Lah pun beliau angkat sebagai Perdana Menteri sebab beliau ingat Pak Lah boleh beliau kontrol. Boleh ingat Pak Lah boleh ikut segala arahannya, ya. Sebab dia tengok Pak Lah ni gini, slow, ya. Keturunan-keturunan ulama, ya. Orang yang nampak macam tak banyak cakap, tak suka bergaduh. Jadi dia angkat sebagai Perdana Menteri. Kalau ikutkan ketika itu Najib paling kanan, ya. Patutnya boleh diangkat sebagai Perdana Menteri, tapi Tun Dr. Mahathir menyerahkan kepada Pak Lah kerana beliau merasakan Pak Lah boleh dikawal oleh beliau, dan terbukti bahawa Pak Lah bukanlah orang yang boleh kawal Tun Dr. Mahathir. Banyak, ya, program-program ataupun kehendak-kehendak Tun Dr. Mahathir ditolak mentah-mentah oleh Pak Lah, seperti projek Jabatan Bangkok ke Singapura, ya. Itu menyebabkan Tun Dr. Mahathir begitu marah dengan Pak Lah, dan beliau memainkan peranan di luar, ya. Ketika itu kita masih ingat bagaimana beliau memainkan peranan menghasut ahli-ahli UMNO dan juga menggunakan Najib, ya, Najib dan juga Muhyiddin ketika itu, ya, untuk menjatuhkan Pak Lah. Peranan yang dimainkan Tun Mahathir daripada luar untuk nak jatuhkan Pak Lah, dan akhirnya Pak Lah, orang yang tidak mahu bertempur dalam politik, ya, seperti orang lain, mengalah, dan akhirnya beliau jatuh dan naiklah Najib sebagai Perdana Menteri. Dan Mahathir ingat bila beliau dah bantu Najib naik, Mahathir ingat Najib akan ikut cakap dia, ya, sebab aku tolong kau jatuhkan Pak Lah, kau kena ikutlah cakap aku. Itu Mahathir punya plan. Tetapi Najib ni kalau bab-bab jahat dia lebih hebat daripada Mahathir. Kalau Mahathir tu hebat katanya, dia pun hebat juga, ya. Jadi Najib jadi menteri tak ikut juga cakap Mahathir, sebab dia tahu kalau ikut cakap Mahathir, yang untungnya adalah Mahathir. Kalau ada projek atau apa-apa semua, kroni Mahathir yang dapat. Sedangkan Najib pun ada kroni, Najib pun ada kawan-kawan, ya. Buat apa aku nak jaga Tun yang dah bersara, ya, anak-anak dia dah kaya raya. Jadi lebih baik aku mengkayakan bini aku dan juga anak-anak aku, anak tiri aku dan juga kawan-kawan aku. Sebab itu Najib tidak mempedulikan apa yang Tun Mahathir nak. Sekali lagi Tun Dr. Mahathir marah. Sekali lagi Tun Dr. Mahathir marah kepada Najib, ya. Dan macam-macam lah disebut tentang Najib, dan masa itulah timbulnya skandal. Mahathir dah pandai cakap pasal skandal satu NDB dan sebagainya. Ya, sebenarnya kita tahu bahawa skandal satu NDB ini bukan dicetuskan oleh Mahathir, ya. Mahathir bukan orang yang tahu tentang skandal ini lebih awal. Yang mencetuskan ini adalah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kalau tuan-tuan ingat, pada tahun 2011, tak salah dia, tuan-tuan boleh buka kat YouTube, satu perbahasan Datuk Seri Anwar Ibrahim di Parlimen yang menedahkan tentang skandal satu NDB. Pada tahun 2011 lagi, Datuk Seri Anwar Ibrahim bercakap tentang skandal ini. Tapi ramai yang tak percaya, ya, ramai yang tak yakin dengan apa yang Datuk Seri Anwar sebut dalam Parlimen. Dan akhirnya perkara ini dipanjangkan dan juga diperjuangkan oleh tokoh muda dalam keadilan dan juga dalam DAP. Dalam keadilan masa itu yang bawa isu ini adalah saudara Rafizi Ramli. Beliau yang bawa isu ini, bahkan beliau turut mengkaji dan juga mencari fakta-fakta dan sebagainya, mendedahkan skandal satu NDP. Dan juga oleh Tony Pua di antaranya yang menghangatkan isu ini, ya. Dan ia menjadi isu yang besar. Dan akhirnya pendedahan Rafizi dengan fakta-fakta yang jelas dan gerakan Invoke Kemerhatian Negeri bawa juga isu yang sama. Tony Pua juga dalam ceramah-ceramahnya bawa isu yang sama, ya, mendedahkan dengan fakta dan juga bukti. Akhirnya satu NDB ini
sikit demi sedikit telah pun dipercayai oleh majoriti rakyat, ya, terutamanya oleh anak muda. Dan apatah lagi negara luar juga turut bercerita tentang satu NDB, dan kita lihat juga banyak skandal yang berkaitan dengan satu NDB yang berlaku di luar negara telah pun ambil tindakan, ya. Dan selepas itu maka tercetuslah skandal terbesar satu NDB. Ketika inilah Tun Dr. Mahathir mengambil kesempatan menjadikan satu NDB ini untuk beliau cop, iaitu kerajaan Najib ini adalah kerajaan kleptokrasi. Ya, beliau menggunakan skandal Tun NDB sebagai satu modal beliau dalam ceramah-ceramahnya. Jadi sebenarnya kalau tanpa kehadiran Tun Dr. Mahathir pun skandal satu NDB ini telah pun berjalan, ya, telah pun diketahui oleh rakyat. Dan pada asalnya, kalau tuan-tuan masih ingat, Tun Dr. Mahathir asalnya tidak ada langsung untuk nak bersama dengan Pakatan Harapan. Beliau cuba untuk mempengaruhi ataupun cuba untuk menguji pengaruh dia. Ya, bila beliau mencetuskan satu gerakan yang dipanggil Deklarasi Rakyat. Ya, masa itu Tun Dr. Mahathir tidak bersama dengan Pakatan Harapan. Sewaktu Deklarasi Rakyat itu dicetuskan oleh Tun Dr. Mahathir, beliau menjelajah ke seluruh negeri untuk mendapatkan tantangan daripada rakyat-rakyat menyokong Deklarasi Rakyat ini, iaitu untuk menjatuhkan Najib Tun Razak. Ya, dalam Deklarasi Rakyat itu asasnya ataupun tujuannya hanya satu, iaitu untuk menjatuhkan Najib. Bukan menjatuhkan UMNO dan Barisan Nasional. Ya, Deklarasi Rakyat ini nak jatuhkan Najib. Maknanya ketika itu Tun Dr. Mahathir masih mahu kepada UMNO dan Barisan Nasional. Jadi Deklarasi Rakyat ini bermatlamat untuk jatuhkan Najib. Dan beliau cuba untuk nak cari pengaruh sama ada beliau masih lagi mempunyai pengaruh, ya, dalam negara ini. Jadi beliau bawa secara bersendirian dengan beberapa kumpulan dan juga NGO dan beberapa pimpinan, termasuk Syed Ma'arif dan sebagainya, ya, yang ikut untuk gerakan Deklarasi Rakyat ini. Ternyata tidak mendapat sambutan. Ya. Bawa ke Agung pun beberapa tantangan pun saya pun tak tahu yang beliau dapat tantangan dan tidak dipedulikan Deklarasi Rakyat dibawa oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad ini. Akhirnya beliau sedar beliau tidak ada pengaruh, beliau sedar beliau tidak dipedulikan dengan gerakannya itu. Akhirnya beliau kembali kepada Pakatan Harapan. Akhirnya beliau ingin menumpang, ya, pengaruh yang ketika itu begitu kuat di dalam Pakatan Harapan yang dipimpin oleh Datuk Seri Wan Azizah, ya, masa itu Anwar Lapanjara, ya, yang dipimpin oleh Mak Sabu dan juga Ling Goy Eng. Ya. Jadi mau tak mau akhirnya Mahathir harus menerima hakikat bahawa terpaksa menumpang Pakatan Harapan. Jadi kalau ada yang kata Pakatan Harapan ini jadi kerajaan kerana adanya Tun Dr. Mahathir atau jasa Tun Dr. Mahathir, itu adalah satu hujah yang amat tak masuk akal, kerana Tun Dr. Mahathir sendiri cuba membuat Deklarasi Rakyat, beliau pun ditolak, beliau tak dapat pengaruh pun dalam Deklarasi Rakyat. Itu satu bukti mengatakan Tun Dr. Mahathir tidak ada pengaruh. Kemudian Tun Dr. Mahathir sendiri, kita beri bertanding, ya, pada PRU 14 yang lalu, parti pimpinan beliau bersatu, diberikan kursi yang begitu banyak. Tak salah saya 52 kursi parlimen, lebih daripada keadilan. Ya. Parti Bersatu paling banyak menerima kursi parlimen, dan banyak tempat bersatu bertanding adalah di kawasan-kawasan majoriti Melayu, ya, di mana UMNO kuat, Bersatu akan berada di situ untuk bertanding. Ya. Beliau Bersatu hanya menang dalam 13 kursi, kalau tak salah, 13 kursi parlimen. Itu pun kursi-kursi yang ada di dalamnya peratusan orang Cina dan juga India. Ya. Jadi kalaulah kerana pengaruh Tun itu begitu hebat, ya, sudah pastinya paling tidak separuh daripada kursi parlimen yang diberikan ke Bersatu itu dimenangi. Tetapi beliau tak dapat separuh, hanya dapat 13 kursi parlimen saja. Jadi jelas bahawa pengaruh Tun sebenarnya bukan satu faktor untuk menentukan kemenangan Pakatan Harapan. Tanpa Tun, kebangkitan rakyat sebenarnya telah pun mula dicetuskan, ya, mulai gerakan-gerakan yang dianjurkan oleh Pakatan Harapan, bersih, ya. Bahkan Tun juga turut menumpang, ya, program bersih, gerakan yang dianjurkan oleh bersih ini. Ya. Semuanya yang Tun naik kembali dalam politik ini adalah menumpang Pakatan Harapan. Bukan kerana kekuatan pribadinya, bukan kerana pengaruhnya. Ya. Beliau menumpang di saat kita dah nak capai ke puncak kejayaan.
di rakyat memang nak tolak kerajaan kleptokrasi, waktu itulah Tun datang bersama kita. Alhamdulillah, ya, Anwar bukan seorang yang pendendam. Anwar bukan seorang yang gila kepada jabatan Perdana Menteri. Ya. Akhirnya Anwar sendiri restu bahawa Tun adalah Perdana Menteri sekiranya Pakatan Harapan menjadi kerajaan. Ya. Kalau Anwar ni gila nak jadi Perdana Menteri, sudah pastinya Anwar akan mencadangkan Pakatan Harapan letak nama Dr. Wan Azizah sebagai Perdana Menteri. Kalau kita letak nama Dr. Sri Wan Azizah pun, kita boleh menang. Sebab kita gunakan lagu keadilan. Ataupun kita guna lagu Pakatan Harapan ketika itu pun kita boleh menang. Ya, boleh menang. Dan tidak ada masalah kalau Datuk Seri Wan Azizah jadi Perdana Menteri, cukup tempohnya dia akan menyerahkan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim apabila berjaya mendapat Pangkuan Agung. Jadi tidak ada masalah. Tetapi itu bukanlah beliau mendengar pandangan daripada rakan-rakan dalam Pakatan Harapan bahawa untuk mengelakkan daripada apa-apa yang menjadi persepsi orang ramai, maka Tun Dr. Mahathir diletakkan dulu sebagai Perdana Menteri. Kerana kalau kita letakkan Datuk Seri Wan Azizah sebagai Perdana Menteri, persepsi orang, ya, kerana kalaulah Datuk Seri Wan Azizah jadi Perdana Menteri ketika itu, selepas itu beliau menyerahkan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Menteri, jadi persepsi itu akan timbul bagaimana seorang isteri serah kepada suami pula, ya, untuk menjadi Perdana Menteri. Jadi untuk menghilangkan ini, maka dipersetujui bahawa Tun Dr. Mahathir letakkan sebagai Perdana Menteri, sehinggalah Datuk Seri Anwar Ibrahim dibebaskan. Tetapi orang macam ni, ya, yang khianat, yang ada, memang daripada awal lagi memang tidak mahu Anwar itu naik, ya. Daripada awal lagi saya sebenarnya dah masa mula menyokong tu pun tak apalah, kita sokong demi Pakatan Harapan, kita sokong untuk Mahathir, kita lupakan kesalahan lampau beliau yang lalu, ya. Dan Anwar sendiri pun tidak pernah desak Tun kena minta maaf dengan saya dulu, ya. Tak pernah pergi Anwar kata macam tu, ya. Saya boleh sokong Tun jadi Perdana Menteri, syaratnya Tun kena jumpa saya minta maaf, tak ada keluar dalam mulut Anwar, ya. Sebab tu saya beritahu sekarang ni bila kita ada rakan-rakan nak bersama dengan kita, tak payahlah kita nak timbul isu kena minta maaf dulu, ya. Kita belajar sifat lapang dada yang dibuat oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, ya. Dia tak pernah minta Tun Dr. Mahathir minta maaf dulu dengan dia, dengan keluarganya, baru saya boleh terima, ya. Dan Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri dalam ucapan yang kita selalu dengar, ya, beliau selalu sebut sesiapa saja yang buat salah dengan beliau, yang fitnah ataupun yang aibkan atau yang buat menyusahkan beliau secara pribadi, beliau telah maafkan lama, ya. Sesiapa saja yang melakukan kejahatan ataupun benda-benda yang tak baik terhadap beliau, beliau telah maafkan lama, kecuali orang ini ada salah dengan rakyat, dengan negara. Yang ini serahkan kepada rakyat dan pemimpin ini harus minta maaf dengan rakyat. Tapi kalau kesalahan peribadi yang orang kata sesiapa pun, beliau telah pun maafkan, ya. Tak kira seteruk-teruk sejahat Tun Dr. Mahathir tu, Anwar boleh maafkan. Dalam ucapan beliau sebut secara jelas, kita selalu dengar, ya. Jadi kenapa yang kita ni yang tidak kena mengena, ya, orang di luar daripada family Anwar, daripada Anwar tu sendiri, kita heboh pasal maaf lah apa semua, ya, supaya nak melambatkan perjuangan kita, maka kita timbulkan perkara yang remeh-temeh. Jadi kita belajar daripada Anwar, beliau terima lapang dada dengan Tun. Tapi lapang dada ini bukannya sentiasa saja memaafkan ataupun sentiasa saja berlapang dada. Dia bersyaratlah juga, ya. Kalau kita pernah buat salah, kemudian kita tunjuk perubahan untuk lakukan kebaikan, okey, orang boleh terima. Tapi bila peluang kebaikan itu diberi kepada kita dan kita ulangi balik kesalahan yang kita pernah lakukan, ataupun kezaliman ataupun kejahatan dulu-dulu, kita ulang balik, jadi orang tak akan boleh terima untuk dua kali. Cukuplah sekali kita beri keyakinan kepada Dr. Mahathir, dan itulah yang lakukan. Jadi tak peliklah kalau bila Tun nak jadi Perdana Menteri sekali lagi, maka sudah pastinya orang tak bersetuju. Kerana peluang telah diberi untuk beliau berubah, ya. Peluang telah pun diberi kepada beliau untuk menunjukkan keinsafan, tetapi beliau gagal, dan beliau rasa seolah-olah Anwar tak pasal akur dengannya, ya. Anwar tak lewat apa-apa kepadanya. Beliau jadi Perdana Menteri, beliau ada pengaruh, beliau boleh kontrol semua orang, ya. Anwar takkan berani buat apa-apa, ternyata silap, ya.
Tun berdepan dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim, ternyata siap Tun lah, ya. Beliau ingat Anwar Ibrahim ni boleh dibeli-beli, ya, boleh dibodek-bodek dan sebagainya. Jadi komitmen Anwar Ibrahim ini jelas bahawa beliau tidak akan menerima Tun. Dan kalau orang lain, ada pimpinan lain yang nak terima Tun, tidak ada masalah. Ya, seperti mana yang saya ulang dalam live saya sebelum ni, bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam mesyuarat PKR sendiri, mesyuarat Majlis Pimpinan Pusat sendiri, Datuk Seri Anwar Ibrahim sebut bahawa dia tidak ada masalah kalau ada rakan-rakan dalam Pakatan Harapan nak angkat Tun juga jadi Perdana Menteri. Itu hak masing-masing, keyakinan masing-masing nak angkat Tun jadi Perdana Menteri, tetapi tolong jangan libatkan beliau di dalam kabinet Tun Dr. Mahathir. Ya, bermakna beliau tidak mau campur. Kalau Tun jadi PM, Datuk Seri Anwar Ibrahim akan berlepas dirilah, ya. Kerana beliau kenal Tun Dr. Mahathir, ya. Beliau tak mahu apa sahaja langkah yang Tun Dr. Mahathir lakukan akan terpalit dengan dirinya. Sebab itulah keadilan akhirnya membuat keputusan bahawa keadilan tidak menyokong Tun Dr. Mahathir untuk kembali menjadi Perdana Menteri, ya. Dan keadilan kali ini tegas, ya. Kita sanggup menghadapi PRU yang ke-15 sekiranya Datuk Seri Anwar Ibrahim masih juga tidak mendapat menjadi Perdana Menteri. Dan kali ini atas usaha yang dijalankan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim mencari sokongan, dan ini pun adalah amandat ataupun amanah yang diberikan oleh Pakatan Harapan sendiri, ya. Pakatan Harapan sendiri sebut bahawa sesiapa sajalah dalam Pakatan Harapan ini yang dapatkan balik sokongan, yang berjaya dapatkan sokongan, maka itulah dia pemimpin yang diangkat oleh Pakatan Harapan. Jadi bagaimana nak dapat sokongan, bagaimana Anwar nak tentukan bahawa beliau mendapat sokongan, itu di atas kebijaksanaan Datuk Seri Anwar Ibrahim, ya. Sudah pastinya sesiapa saja yang menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim ini tidak ada tawaran seperti mana yang dilakukan oleh Muhyiddin yang kita dengar audionya secara jelas, ya. Datuk Seri diberi tawar menteri, JRC dan sebagainya, tapi Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak ada tawaran. Beliau sebut dengan jelas dalam kenyataannya bahawa tidak ada kompromi dalam isu skandal, rasuah dan sebagainya, ya. Dan tidak ada tawaran dibuat kepada mana-mana ahli parlimen yang ingin menyokongnya. Dan beliau juga sebut bahawa kerjasama ataupun sokongan yang beliau katakan beliau peroleh itu bukan atas nama parti politik, tetapi atas individu ahli-ahli parlimen yang yakin bahawa beliau boleh menjadi Perdana Menteri lebih baik daripada Muhyiddin Yassin. Jadi inilah yang penting, dan kita sebagai penyokong Pakatan Harapan jangan ada rasa ragu-ragu kenapa pula Pakatan Harapan menerima UMNO dalam kerajaan yang akan datang, insya-Allah, ya. Yang sebenarnya yang pentingnya kita sendiri akan mengetuai kerajaan dengan dasar kita, ya. Kalau Datuk Seri Anwar Ibrahim diangkat sebagai menteri, sudah pastinya dasar itu adalah dasar Pakatan Harapan. Sudah pasti reformasi yang dibawa oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim itu dilaksanakan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim itu sendiri. Walaupun ramai yang menyokongnya, tidak akan dapat mempengaruhi dasar yang kita nak bawa, sebab Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak pernah terikat dengan mana-mana ahli parlimen dengan tawaran dan janji-janji sehingga menggadaikan prinsip beliau, ya. Sehingga menggadaikan prinsip beliau. Ini yang dilakukan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan tak salah sekiranya beliau mendapat sokongan daripada mana-mana sekalipun, ya. Sesiapa yang nak sokong sesuatu usaha yang baik itu, kita lalukan. Dan kalau mereka ada sokongan kerana ada niat yang di sebaliknya itu, ya, niat di sebaliknya itu, sudah pastilah tidak akan dapat dicapai, ya. Kerana kalau dengan Mahathir ataupun dengan Muhyiddin mungkin beliau boleh ugut, ya. Beliau boleh ugut kerana tawaran yang diberikan, tetapi Datuk Seri Anwar Ibrahim apabila menarik sokongan, beliau sendiri tidak meletakkan tawaran, tidak meletakkan janji kepada mana-mana ahli parlimen. Hanya yang disebut, sekiranya kamu percaya saya boleh memimpin negara ini dengan agenda reformasi, maka berikan sokongan. Jadi sokongan itu kita harapkan betul ikhlas datangnya dari ahli parlimen, dan insya-Allah, ya, kita mengharapkan supaya yang menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak tergugat keimanan mereka, ya, tidak mudah untuk lari daripada prinsip untuk menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan kita juga tidak akan kecewa sekiranya mereka semua tidak memberikan sokongan Datuk Seri Anwar Ibrahim, kerana bagi kita tak guna
Datuk Seri Anwar Ibrahim ini membeli serta ahli parlimen dengan jawatan dan sebagainya, kerana kalau dibeli maka Datuk Seri Anwar Ibrahim akan jadi seorang Perdana Menteri yang sudah pastinya Perdana Menteri yang tidak akan berkesan, Perdana Menteri yang akan sentiasa akan diugut seperti mana yang ada sekarang ini, ya. Sudah pastinya begitulah kalau kita menawarkan ahli parlimen. Jadi kalau tidak ada tawaran, kita harapkan mendapat sokongan daripada ahli parlimen yang betul-betul ikhlas, yang mahu sendiri melihat Datuk Seri Anwar Ibrahim memimpin negara ini, apakah beliau mampu menjadi seorang Perdana Menteri yang lebih baik daripada Perdana Menteri yang sebelumnya. Jadi apa masalahnya? Apa masalahnya yang Tun takut sangat Datuk Seri Anwar Ibrahim ini menjadi Perdana Menteri? Yang pertamanya, beliau masih lagi berngigau-ngigau, termimpi-mimpi, ya, dengan dosa-dosanya yang lalu, ya, kesilapan-kesilapan beliau, ya, tindakan-tindakan beliau. Mungkin ada sesuatu benda yang rakyat selama ini tak tahu, yang Datuk Seri Anwar Ibrahim saja yang tahu, ya. Mungkin kita tak tahu, kan. Jadi beliau takut. Beliau kenali sebagai seorang yang tidak ada kompromi dengan apa saja amalan rasuah, penyelewengan, skandal dan sebagainya. Jadi mungkin Datuk Mahathir takut, ya, apa yang rakyat selama ni tak tahu tapi ada dalam poket Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan beliau bimbang sekiranya Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri, benda ini akan terbongkar, ya, terbongkar, dan barulah orang kenal siapa itu Tun Dr. Mahathir Mohamad. Itu kemungkinan salah satu sebab yang mengapa Tun Dr. Mahathir bagi takut sekali kalau Anwar menjadi Perdana Menteri. Kemudian beliau juga begitu takut sekiranya Anwar menunjukkan seorang pemimpin atau Perdana Menteri yang lebih hebat daripadanya. Kerana pada beliau pernah mencipta nama sebagai seorang Perdana Menteri 22 tahun yang lalu, sebagai Perdana Menteri yang dikatakan ada nama lah, ya, berjaya bangunkan negara, ekonomi, ya. Dia sebut KLCC, Menara Petronas, ya, macam-macam lah yang ada di KL sana tu. Orang akan teringat kepada Dr. Mahathir Mohamad dengan kereta Proton Saga dan sebagainya. Jadi beliau bangga dengan pencapaian beliau, dan kita juga bangga, ya, apabila kemajuan itu dicapai sedikit demi sedikit, ya. Dan tak pernah lagi sewaktu Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi pembangkang sebelum ini mempertikaikan apa yang Tun Mahathir lakukan untuk majukan negara. Yang dipertikaikan adalah apabila melakukan satu projek ataupun sesuatu pembangunan, ya, hasilnya ataupun dapat keuntungannya adalah daripada kroni-kroni, yang memperoleh keuntungan. Itu saja yang selalu diperkatakan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bukannya tentang buat KLCC, bukannya tentang buat Menara Petronas ataupun Proton Saga dan sebagainya, ya. Yang Anwar selalu tekankan adalah apabila satu program ataupun satu projek dilakukan, kenapa projek ini hanya dapat diperolehi oleh kroni-kroni terdekat Tun. Itu yang selalu disebut oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan oleh kerana inilah maka Mahathir tahu bahawa Anwar ini bukanlah seperti beliau, ya, dan beliau takut sekiranya apa yang diketahui oleh Anwar ini akan didedahkan kepada rakyat, ya. Dan kehebatan Datuk Seri Anwar Ibrahim ini sebenarnya tak payah, ya, kita nak sebut, banyak dah didedahkan, ya, tentang kehebatan tokoh ini Datuk Seri Anwar Ibrahim semenjak beliau di alam remaja, di alam persekolahannya, ya, dan selepas beliau bersama dengan ABIM, ya. ABIM pun terkenal dengan nama Datuk Seri Anwar Ibrahim ni. Kalau dulu orang tak kenal sangat dengan ABIM, tapi nama ABIM ni melonjak apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim memimpin ABIM, Angkatan Belia Islam Malaysia. Kemudian beliau menyertai UMNO, ya. Sewaktu Anwar berada dalam ABIM, kekuatan UMNO begitu taklah kuat mana, ya, tak sekuat mana, sentiasa mendapat tentangan daripada parti PAS ketika itu sebagai pembangkang. Tapi apabila Anwar berada di dalam UMNO, maka jelas sekali UMNO begitu naik mendadak sokongannya, ya. Dan inilah juga ketika PAS mendapat kesukaran untuk berdepan dengan UMNO, kerana Anwar berada di dalam UMNO dan Anwar berjaya mempertahankan, dan juga imej UMNO itu dapat dipulihkan melalui berbagai-bagai program, ya. Apabila Anwar dilantik sebagai Menteri Jawatan Perdana Menteri, kemudian pernah jadi Kementerian Belia dan Sukan, Pendidikan, ya, dan akhirnya Menteri Kewangan
dan juga tim Perdana Menteri. Semua kementerian yang beliau masuk sewaktu Datuk Seri Anwar Ibrahim berada dalam UMNO telah pun menampak kepada dasarnya kerajaan, dasar kementerian ketika itu, dan juga impak yang besar di kalangan anak muda khususnya, sekurang Datuk Seri Anwar, dan nama Anwar begitu harum di dalam UMNO sehingga kan begitu sukar Parti PAS ketika itu untuk berdepan dalam UMNO dalam penaya, kerana Anwar telah berjaya untuk mempertahankan UMNO ketika itu. Bahkan kemenangan Tun Dr. Mahathir ketika berdepan dengan Tengku Razali Hamzah, suatu pertandingan presiden, banyak dibantu oleh pengaruh Datuk Seri Anwar Ibrahim, kerana Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika itu bersama dengan tim Tun Dr. Mahathir Mohamad. Walaupun Tun menang dengan tipis sekali dan kabarnya ada blackout dan sebagainya, tapi Tun tidak boleh nafikan bahawa kemenangannya itu sikit sebanyak dibantu oleh pengaruh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bahkan Najib sendiri sewaktu bertanding ketua pemuda UMNO, adalah kemenangannya dia adalah dibawa oleh di bawah sokongan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ketika itu saya masih ingat ketika Zat Hamidi untuk menjadi ketua pemuda UMNO pun dia mendapat sokongan terbuka daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan beliau menang dalam pertandingan ketua pemuda UMNO. Dan siapa yang tak ingat sejarah ketika itu Datuk Suhaimi ke apa, saya pun lupa dah, ketua pemuda UMNO, Suhaimi ke apa, yang begitu hebat, bertahun-tahun memegang jawatan ketua pemuda, tapi akhirnya tumbang apabila Anwar kali pertama bertanding ketua pemuda UMNO. Di situ dah nampak dah ketokohan Datuk Seri Anwar Ibrahim ini, dan beliau akhirnya naik dalam kejayaan politik dengan begitu cepat. Ada yang katakan kerana Tun yang bantu Anwar naik, sebab itu Anwar dalam kejayaan politik UMNO-nya cepat kerana dibantu oleh Tun. Tapi tidak juga, kerana bukan kerana masa itu Mahathir memang Presiden UMNO, tetapi atas kehebatan pengaruh peribadinya juga menjadikan beliau dapat naik dalam jawatan UMNO dengan begitu cepat, dan beliau naik pun beliau berjaya membuktikan bahawa beliau mampu melaksanakan tugas, dilantik sebagai menteri, banyak di dalam bagai-bagai kementerian beliau telah berjaya buktikan kemampuan beliau, sehinggalah ke jawatan timbalan Perdana Menteri, dan reformasi itu cuba untuk diterapkan di dalam UMNO, tetapi salah tempat. Saya masih ingat lagi dalam satu syarahan almarhum Ustaz Fadil Noor, Presiden PAS, di dalam menasihatkan Datuk Seri Anwar Ibrahim supaya kalau boleh janganlah setia UMNO, kerana Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan almarhum Ustaz Fadil Noor ini memang sahabat yang rapat, sahabat rapat, walaupun setelah Anwar masuk dalam UMNO, Ustaz Fadil Noor ini adalah sahabatnya yang rapat. Beliau selalu berhubung dan berkawan baik. Dan almarhum Ustaz Fadil Noor pernah menasihatkan Anwar bahawa kalau nak ubah UMNO, tak perlulah berada dalam UMNO. Kerana inilah alasan Anwar bila ditanya kenapa nak sertai UMNO. Ramai yang menyangkakan Anwar akan sertai PAS kerana beliau memimpin ABIM yang lebih mirip kepada perjuangan Islam. Sudah pastilah parti PAS akan dipilih oleh Anwar. Tetapi Anwar memberitahu almarhum Ustaz Fadil Noor bahawa beliau cuba untuk membersihkan UMNO itu dari dalam. Maksudnya untuk membawa reform perjuangan Islam itu ke dalam UMNO. Tapi almarhum Ustaz Fadil Noor menasihatkan pada Anwar bahawa kalau nak buang najis, nak cuci najis, janganlah kita masuk dalam tong najis. Dalam tong najis tu niat kita nak buang najis, tapi kita masuk dalam tong tu, akhirnya kita akan terpalit dengan najis tersebut. Dan betul apa yang disebut oleh almarhum Ustaz Fadil Noor akhirnya berlaku pada Anwar Ibrahim. Beliau cuba nak ubah UMNO daripada dalam, tapi tak sempat. Akhirnya beliau diaibkan, beliau difitnah oleh pemimpin UMNO itu sendiri, dan beliau akhirnya terhumban daripada UMNO. Jadi apa yang dinyatakan oleh almarhum Ustaz Fadil Noor itu betul dan tepat, dan boleh mungkin inilah jadi pengajaran yang besar kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan walaupun beliau gagal, dan dijatuhkan, sebelum sempat melaksanakan reformasi di dalam UMNO, tapi beliau banyak menyumbang kebaikan untuk UMNO itu sendiri dan juga untuk negara.
ya. Apatah lagi apabila beliau dilantik sebagai menteri di dalam kabinet Tun Dr. Mahathir Mohamad. Contohnya dalam Kementerian Pendidikan, beliau menjadi Menteri Pendidikan. Begitu banyak sekali dasar dan juga peraturan yang dikenakan di dalam kementerian yang menjurus kepada Islamisasi ataupun penerapan nilai-nilai Islam. Penerapan nilai Islam ini pun bermula apabila Anwar berada dalam UMNO. Maka disebut penerapan nilai-nilai Islam, iaitu cuba menerapkan Islam itu di dalam semua jabatan. Dan ini dilakukan oleh Anwar. Dalam Menteri Pendidikan, beliau ada arahan keluar. Ya, waktu itu saya masih ingat, saya masih sekolah. Ketika itu di sekolah menengah, kaum lelaki pakai seluar pendek. Ya, kaum lelaki pakai seluar pendek, perempuan pakai skirt. Cikgu-cikgu pun ramai pakai skirt yang tak bertudung dan sebagainya. Tapi bila Anwar jadi Menteri Pendidikan, benda ini diubah. Lelaki, Muslim, pakai seluar panjang. Perempuan pakai baju kurung dan boleh bertudung. Cikgu-cikgu pun digalakkan, ya, tidak jadi paksaan tapi digalakkan untuk bertudung dan juga berbaju kurung. Dan ini menjadi amalan, alhamdulillah, di jawatan kerajaan pun begitu. Bila beliau menjadi menteri, jawatan Perdana Menteri, amalan yang diadakan di jawatan kerajaan contohnya seperti seminggu sekali diadakan tazkirah, ya, dan di peringkat sekolah dulu pun diadakan asrama-asrama, diadakan sebulan sekali qiyamul lail. Ini adalah satu plan Anwar, ya, ke arah kebaikan, Islamisasi itu sendiri. Ya, sebagai Menteri Pendidikan, beliau menyerapkan nilai-nilai Islam itu dan akhirnya berkesan. Itu belum lagi kita tengok tentang penubuhan bank Islam, takaful Islam, ya, perbankan Islam, universiti Islam dan sebagainya. Itu di zaman Anwar Ibrahim. Itu tidak boleh dinafikan bahawa adalah usaha daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim, sedikit demi sedikit, dan keadaan jawatannya ketika itu hanya sebagai timbalan Perdana Menteri dan juga menteri biasa. Ya, tapi bila mampu membuat satu dasar yang begitu kesannya sangat sekarang ni, ya, di sekolah-sekolah kita lihat, di jawatan kerajaan, cukup susah nak jumpa kaki tangan kerajaan yang tidak bertudung, ya, yang pakai skirt dan sebagainya, ya. Di sekolah pun begitu, budak sekolah, ya, lelaki seluar panjang, perempuan baju kurung dan bertudung. Ini amalan dah berpuluh tahun semenjak Datuk Seri Anwar Ibrahim dilantik sebagai Menteri Pendidikan, ya. Dan juga kesan daripada Bank Islam, Takaful Islam, Pajak Gadai Islam, ya, bermula daripada situ. Ar-Rahnu dan sebagainya, Universiti Islam. Ini adalah bermula daripada era Datuk Seri Anwar Ibrahim berada di dalam kerajaan. Jadi dalam keadaan beliau masa itu jadi menteri dan juga timbalan Perdana Menteri, beliau mampu untuk buat perkara-perkara begini, perkara-perkara yang datang kebaikan dan juga kesan sampai sekarang. Ya, bayangkan kalau beliau diberi peluang untuk menjadi Perdana Menteri, ya, sudah pastilah akan mendapat, kita dapat lihat kehebatannya, ya, kehebatannya, dan sudah pastilah nama Tun Dr. Mahathir ini sebagai pemimpin yang dipuja-puja, ya, sebelum ini sebagai Perdana Menteri yang orang yang bawa pembangunan, orang sebagainya akan tenggelam. Dan itulah sebabnya kenapa Tun Dr. Mahathir Mohamad takut sekiranya Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi menteri. Bila bimbang sekiranya kehebatan, ketokohan, ya, Datuk Seri Anwar Ibrahim ini akan menenggelamkan beliau di dalam sejarah tokoh politik negara. Mungkin juga kita tak pasti bahawa mungkin ada beberapa kesalahan lampau dalam zaman Tun, ya, yang ramai di antara kita mungkin tak tahu, yang Anwar sendiri tahu, ya. Mungkin Tun rasa tak selamat, ya, tak ada jaminan Anwar tidak siasat atau ambil tindakan terhadap beliau ataupun anaknya ataupun keluarganya, ya. Dan kita yakin bahawa Anwar tidak sampai ke tahap itu, ya. Beliau bukan seorang yang pendendam sampai ke tahap nak korek-korek 20 tahun, berpuluh tahun dulu, kan. Yang penting ke depan, kita ada ke depan, ya. Tapi kalau ada orang dah takut, ya, takut pada bayi-bayi sendiri, ini masalah lah, ya. Sebab itulah Tuan Dr. Mahathir cik jalan bagaimana apa pun jalan sekalipun, beliau akan cuba halang Datuk Seri Anwar Ibrahim ini untuk menjadi Perdana Menteri, ya. Hatta kalau dia sanggup bersetuju untuk letak Syafiq Hafdal, ya. Kalau ikut politik, ya. Kalau ikut politik pun saya tak fikir mana pemimpin politik boleh membayangkan demikian, ya. Bagaimana seorang Ketua Menteri Sabah yang baru ini pun dah tak jadi Ketua Menteri, ya. Ditolak sendiri oleh rakyat Sabah. Bagaimana kita nak bayangkan dia akan memimpin negara, ya. Seorang pemimpin di Sabah yang dalam kempen yang selalu sebut Sabahan for Sabah,
Sabahan for Sabah, cerita pasal rakyat Sabah untuk Sabah, rakyat Sabah untuk Sabah. Tapi orang ini kita nak angkat sebagai Perdana Menteri Malaysia. Sudah pastilah tak sesuai ya. Untuk negeri Sabah, ya mungkin kita boleh terima dia seorang pemimpin yang boleh bantu rakyat Sabah. Tetapi untuk menjadi seorang pemimpin nasional, kempen atau propaganda yang selalu dimainkan oleh Syafi'i, Sabahan for Sabah, Sabahan for Sabah ini satu ungkapan yang tidak sesuai untuk beliau menjadi seorang Perdana Menteri Malaysia. Ya. Jadi, tapi kenapa Mahathir sanggup terima? Kerana bagi beliau, sesiapa pun, ya, sesiapa pun boleh beliau sokong untuk menjadi Perdana Menteri asalkan dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ini dia Tun Dr. Mahathir yang sebenarnya, ya. Beliau tak kisah lagi. Ya sebenarnya beliau bukan nak jadi Perdana Menteri sangat, ya. Beliau pun dah puas, dah 2 kali jadi Perdana Menteri. Beliau tak nak jadi Perdana Menteri, tetapi beliau tak mahu Datuk Seri Anwar Ibrahim itu menjadi Perdana Menteri. Yang ini yang kita sebut di antara sebab-sebab kenapa beliau tak mahu sangat Datuk Seri Anwar Ibrahim ini jadi Perdana Menteri, kerana kemungkinan ada dosa-dosa lampaunya, kesalahan lampaunya yang beliau sendiri takut, yang beliau selalu menjadi igawan pada beliau setiap malam. Apa akan jadi kalau Anwar jadi PM? Apa akan jadi kalau Anwar bongkar, ya, kisah-kisah bersangka buruk pada Datuk Seri Anwar Ibrahim, ya. Boleh ingat Datuk Seri Anwar Ibrahim ni seperti beliau, ya. Bila dapat kuasa dendam. Macam mana beliau jadi Perdana Menteri Patah Harapan dulu, ya. Kita pun marah dengan Datuk Najib. Ya, kita pun marah dengan Najib, tapi tak adalah macam dia. Ya, bercakap sikit Najib anak penyamun perompak. Cakap Najib penyamun perompak. Hari-hari duduk ratib sampai 22 bulan. Bila buat Najib ni penyamun perompak. Orang tahulah kan, tapi bila disebut begitu hari-hari menandakan bahawa sebenarnya beliau seorang yang pendendam, begitu dendam dengan Datuk Seri Najib Tun Razak, ya. Anwar tidak. Bagi Anwar, kalau Najib bersalah, ya, tak kira siapa jadi kerajaan, ambil tindakan, mahkamah tentukan. Tak payahlah kita kesalahan kita pun kita letak pada Najib dan sebagainya, ya. Jadi kalau Mahathir ingat Anwar ini macam dia, berdendam macam itu sekali, memanglah, ya, memanglah dia takkan mahu Anwar ini menjadi Perdana Menteri. Apatah lagi beliau sendiri tahu track record Anwar sebagai timbalannya dulu mempunyai track record yang cemerlang, ya, mempunyai rekod yang cemerlang, dan sepanjang beliau jadi Menteri Kewangan pun mencipta sejarah negara, mencatatkan defisit yang paling baik, ya, yang paling rendah sekali dalam benda ini. Boleh ada fakta, akaun ni tidak boleh tipu dan boleh disemak, dan kerap kali kita tengok dalam media sosial ini orang bentangkan fakta ini semenjak zaman Anwar, bagaimana graf, ya, defisit negara, ya, dapat dipamerkan berbanding dengan menteri-menteri kewangan selepas beliau. Satu lagi yang beliau tak mahu sangat Anwar jadi PM ni adalah kerana egonya sendiri. Kerana beliau selalu sebut Anwar tak layak jadi PM kerana Anwar ini memimpin sebuah parti bilang kaum. Jadi Perdana Menteri ini hendaklah parti yang mestinya ada Melayunya, ya, lebih Melayunya. Jadi sebab itu dia kata Anwar tak layak menjadi Perdana Menteri. Tetapi Syafiq Hafdal layak pula, ya. Syafiq Hafdal pun parti warisan ni bukan parti Melayu. Dia sebuah parti bilang kaum di Sabah, ya. Begitu jugalah dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam keadilan adalah parti yang berbilang kaum. Tetapi keadilan satunya parti nasional. Tidak ada parti selain daripada keadilan yang mempunyai 222 cabang di seluruh negara. Tak ada, ya. Tak ada lagi parti yang mempunyai cabang di 222 buah negara kecuali parti keadilan. Keadilan semua negeri ada, termasuk Sabah dan Sarawak. UMNO sendiri pun tak ada masuk Sarawak, ya. Parti UMNO tak boleh masuk Sarawak, sekadar Sabah saja. Tapi keadilan semua negeri ada, semua parlimen ada cabang, termasuk di Sabah dan Sarawak. DAP pun dia boleh masuk Sabah Sarawak, tapi tak semua parlimen boleh katakan ada DAP punya ni, ya. Jadi keadilan, warisan hanya ada di Sabah, ya. PAS Sabah Sarawak ada, tapi tak semua parlimen PAS ada. Dia boleh masuk, dia cuma boleh masuk Sabah Sarawak, tapi tak semua parlimen PAS ini ada dia punya asasnya ataupun dia punya akarnya, ya, di setiap parlimen, ya. Dan peluang yang terbaik sepatutnya PAS boleh gunakan adalah PN Sabah untuk mereka perluaskan parti mereka. Tapi malangnya beliau hanya dapat pacak bendera saja di Sabah,
dan tak boleh bertanding, ya. Tapi nak jadi wakil rakyat, nak jadi adun ataupun menteri yang dilantik di Sabah, tapi dibantah pula oleh PBS dan sebagainya. Nasib dia lapas kan, nak macam mana. Dan patut pun kalau tak dapat, sebab bak kata PBS bertanding tak mahu ya. Keluar duit untuk bertanding, keluar duit untuk berjentera apa semua tak mahu, tiba-tiba nak jadi menteri. Jadi saya tak mau campur, bak PAS, biar ahli-ahli PAS sendiri yang fikir ke mana arah tuju PAS ya. Sekarang ni yang kita nak fikir sekarang ini adalah ke depan, iaitu bagaimana kita harus menentukan bahawa kerajaan yang ada sekarang ini kalau boleh ditamatkan serta-merta, di mana kita minta Muhyiddin letak jawatan lah ya. Tidak ada pilihan untuk Muhyiddin. Pertama sekali seperti mana yang saya sebut tadi, bahawa beliau perolehi kuasa ini pun bukan daripada cara yang betul, secara tidak demokratik, dan secara kalau lagi segi agama pun saya rasa tak betul. Dengan cara agama, dengan cara naik ya, tanpa mendapat nak jadi imam pun kita dapat restu daripada makmum kan. Tak boleh jadi imam kalau makmum tak restu. Ni jadi pimpin negara ya, dengan keadaan dia pun tak sihat, sakit ya. Nak jadi imam pun, imam solat pun nak kena cari imam yang sihat lah. Kalau ada imam yang sihat, kita kena lebih baik kita lantik imam yang sihat. Tak kira lah imam tu tua ya, tetapi melantik imam solat yang tak sihat ni pun tak disuruh ya, tak digalakkan oleh Islam ya. Apatah lagi nak memimpin negara ya, kalau cakap pun cungap-cungap kan, nak jadi Perdana Menteri macam mana ya. Hari ni yang dia cakap jadi mainan, dipersendakan oleh rakyat ya, nak rotan orang lah apa semua kan. Jadi inilah kelemahan yang begitu ketara sekali, dan kita harapkan Muhyiddin tebus balik kesalahan beliau ya. Beliau seorang yang mewarisi keluarga orang alim ya, juga jadi sepatutnya beliau bolehlah sedar sebelum terlambat ya, untuk mengembalikan balik kerajaan ini kepada yang hak ya, dan serah letak jawatan dan biarkan Anwar memimpin negara ini. Dan kalau Anwar gagal juga melaksanakan tugasnya, kita ada pilihan raya ya, ada pilihan raya dan kita tentukan parti mana untuk menjadi kerajaan. Itulah caranya untuk kita menentukan negara kita lebih kuat dan juga lebih stabil, bermaruah dan mendapat keyakinan daripada para pelabur ya. Dalam keadaan sekarang ini, kalau para pelabur nak datang pun dia pun tak tahu Muhyiddin ni ada sokongan atau tidak ya. Presiden UMNO kata ramai UMNO dah lari sokong Anwar, Anwar kata dia dapat sokongan yang kukuh ya. Jadi di situ para pelabur pun tengok betul ke tak betul Muhyiddin ini mempunyai sokongan, dan terbukti pula di parlimen hanya satu saja yang menyokong beliau, tak sampai pun 112 kan. Jadi jelas sangat ya. Jadi Muhyiddin terpaksa akur lah, janganlah pentingkan diri sendiri sehingga mengorbankan rakyat. Dalam keadaan COVID sekarang ini, kita memerlukan pemimpin yang tegas, pemimpin yang bijaksana, pemimpin yang boleh laksanakan apa yang dia cakap, pemimpin yang tidak retorik, dan orang itu adalah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan kita mendoakan agar dalam masa terdekat ini dengan kesihatan tuanku insya-Allah bertambah baik, keadaan tuanku dalam keadaan tenang ya, dan kita tanpa tekanan daripada mana pihak, supaya tuanku dapat membuat keputusan yang adil dan juga keputusan yang boleh menggembirakan rakyat keseluruhannya. Okey, cukup sampai di sini saja. Kita pukul 12 sekarang ni. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang bersama pada malam ini, dan tak rajin sangat nak buat live sebenarnya ya. Tiba-tiba malam ni kita nak cerita sikit lah ya. Okey, saya pun nak tengok sikit siapa yang ada kat sini. Nak ucap terima kasih lah ya kepada apa ni, Hafizan Aziz, siapa lagi tu, Gotarlish, siapa lagi, tak sempat nak baca semua. Rakyat sudah tolak ide dengan sekutunya. Lama bro, nice input Zakruf Anwar. Terima kasih Zakruf. Putri Bonsai. Siapa lagi ni? Zamri Ramli. Irfan Wisha Jeffrey. Terbaik bro. Terima kasih sudi dengarkan. Muhammad Afandi Lokman. Muhammad Akbar ada kat sini. Hasan Al-Idrus. Syed Shah. Oh, Syed Shah pun ada ya. Ini lagi hebat ni, otai ni. Malam ni mungkin dia tak buat live ni ya. Syed Shah pun rajin buat live.
Input dia lagi mantap. Oh, saya selalu tengok dia punya. Tapi dia menganjing Azmin tu, tak tahan tu. Okey, Apis membailong. Apis membailong. Samsul Anwar, John Salah Hunter, Saiful, orang Basrah, Alma Asyad, Romeo Lee, Fazil Ramli, Kamal Badrul, Nazrin Aiman, Mbak Akhtar, Naikuddin, Wim, hello Wim. Rasli, Razadi Al-Hussein, Muhammad Yunus. Okey, Tun Azhar Domba, serta kawan katanya. Okey, Saifuddin AJ, terbaik bro, terima kasih. Muhammad Nizam Borhan, Jasmi Muhammad, Abdul Ghaffar Jafar, ulasan yang benar, teruskan, terima kasih. Jasmi Muhammad, teruskan brother, katanya. Okey, lagi siapa tu? Saiful Azwan, salam, Waalaikumsalam. Yang share pun saya ucapkan terima kasih lah ya, yang sudi-sudikan share. Muhammad Effendi Abbas, okey. Lagi Gotar. Thank you. Cikgu Bob Abdul Ghafur, terbaik bo, katanya. Okey, terima kasih. Muhammad Saleh dan Hanifah, dua orang ni. Lawan tetap lawan sampai kita menang kembali ke Putrajaya, insyaAllah. Zul Kamal Johari, lawan tetap lawan. Adin NSP, Dol Hilman. Dol Hilman baru masuk ni. Okey, yang sudi share, saya minta share. Saya tidak ada lagi boleh nak bersiaran dalam YouTube. Okey, Zack, thank you. Zack Abdul Rashid Majid. Saya tak boleh nak bersiaran di YouTube kerana yang tak cukup lagi subscribe. Ya, tak macam Syed Shah ni hebat. Dia dah banyak dah subscribe-nya. Iswardi pun, sakit lah Iswardi. Kan? Dia punya Iswardi punya live malam tu Bina Negara. Oh, dia punya live pun 5,000 saudara. 5,000 harga dia. Lelong. Boleh live dengan Iswardi malam tu bernilai 5,000, hebat. Ya, seorang anak muda yang hebat. Okey, Abdul Rashid Majid, Abdul Rafa Jaafar. Bro Helman, betul ya? Dol Hilman, Muhammad Afandi Lokman, Muhammad Razadi Ali Hussein, Rais Al-Ghul. Okey, Muhammad Nur Azizi, Zainan, Abdul Ibrahim Zainan. Okey. Kuala Pilah. Kampung Den. Abdul Rashid Majid. Kalau takut dengar risiko, usah bicara tentang perjuangan. Wow. Arif Cool Contractor. Thank you bro. Up teruskan. Okey, Semandak Sabah pemborong. Sabah masuk. Sabahan. Semandak. Okey. Okey, cukuplah sampai sini. Ya. Bateri pun nak habis dah low dah ni. Okey, terima kasih banyak. Jumpa lagi. Kalau ada yang boleh saya share lagi, kawan, insya-Allah kita boleh share. Okey, esok ada program tidur awal kata Zamani. Betul, besok lagi petang kita ada program. Saya ada program dengan teman-teman ziarah rakan di Pancing ya, untuk menyalahkan kursi semua berjalan dengan baik. Okey, Islah Hasanah. Akan jumpa lagi. Assalamualaikum, bye bye.